Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Yang saya hormati barisan pimpinan pembela, penasihat, majlis penasihat pembela, sahabat-sahabat ahli gabungan dan juga organisasi yang memandang berat tentang isu ini seperti MPM saudara yang ada di sini, perkasa sebenarnya, dan juga media-media yang dihormati dan juga masuk ke penjuru lainnya. Jadi pada tahun ini kita maklum semalam pembela dah keluarkan statement diikuti dengan rintikan statement ini. Jadi kita tanpa menggunakan masa saat hari ini kita bagi pada dua segmen, yang pertama iaitu dari sudut perundangan dan minta komen-komen daripada pengamal undang-undang. Selepas itu kita komen daripada sekitar ada wakil-wakil yang akan membincangkan kenapa umat Islam perlu ambil peduli hal ini. Kerana di luar sana dia orang campur dengan minat benda ni politik. Nah. This is beyond politics. This is beyond politics. Nanti kita akan terangkan, insyaAllah. Baik, jadi saya nak silakan kepada Tuan Isham selaku Ketua Kluster Perundangan dan juga Timbalan Presiden PPMM, Persatuan Peguam Muslim Malaysia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat petang saya ucapkan kepada semua. Sebelum itu saya ucapkan terima kasih kepada Tuan Ketua Majlis, iaitu Saudara Mahmud, Barisan Kepimpinan Pembela dan juga semua wakil-wakil NGO yang hadir pada pagi ini serta pengamal media yang hadir pada petang ini. Baik, daripada segi kluster perundangan, daripada segi kluster perundangan pihak pembela, saya tidak ingin mengulas secara detail perkara ini, menangkan terdapat pelbagai tafsiran-tafsiran yang telah dibuat setakat ke hari ini. Ya. Yang terbaru kita juga telah mendengar beberapa media statement daripada pihak NGO, pihak kepentingan yang lain. Dan bagi pihak kluster perundangan, yang pertamanya kita daripada pihak pembela, kita merasakan bahawa ini adalah satu perkara yang amat menunjukkan daripada pihak pembela, khususnya pihak-pihak yang disaman di dalam ini, iaitu dinyatakan dalam permohonan yang difahamkan, iaitu pihak Menteri bagi Kementerian Dalam Negeri Malaysia dan juga kedua Kerajaan Malaysia, pihak responden di Mahkamah Tinggi pada 2021 yang lepas. Berkenaan dengan apa yang diulas oleh hakim di dalam grounds of judgment yang mana saya ada salinan di sini, dan saya percaya semuanya telah membaca grounds of judgment tebal 96 surat ini. Kita rasakan bahawa ada beberapa perkara yang perlu diperincikan dan juga perlu diputuskan oleh mahkamah dan juga perlu diperhalusi secara mengikut teknikal undang-undang. Dan saya rasa rakan saya di ujung sana, Saudara Abu Zia Azam juga pasti boleh komen dengan perkara ini. Dan secara tuntasnya, kami merasakan perkara ini tidak perlu untuk dibuat secara unilateral, keputusan secara unilateral, dan sebaliknya ini juga adalah bertentangan dengan apa yang diulas oleh peguam bagi pihak kerajaan yang pada masa mengikut catatan saya melalui siaran akhbar Berita Harian bertarikh 28 dan 12 2021, yang mana peguam kerajaan sendiri mempertikaikan bahawa grounds ataupun keputusan yang dibuat oleh hakim bicara pada waktu tersebut perlu dirayu dan juga perlu untuk diteliti mengikut lunas undang-undang. Namun malangnya bertarikh 18 hari bulan April 2023, saya kira-kira waktu itu kita semua sibuk mendak berhari raya. Dan waktu itu kita bersibuk-sibuk untuk berkira bila raya, Jumaat atau Sabtu. Itu yang menjadi kejanggalan sedikit pada waktu tersebut, yang mana kami rasakan bahawa perkara ini perlu diketengahkan ataupun perlu mendapat beberapa maklum balas kepada pihak-pihak yang berkepentingan. Dan atas dasar tersebut,
kami hanya mengetahui berkenaan perkara ini melalui siaran akhbar yang dikeluarkan oleh pembela, secara khusus, secara khasnya kepada dikeluarkan. Dan isu ini kami rasakan adalah satu isu yang berkaitan dengan umat Islam, khususnya di Malaysia secara khasnya. Okay? Dan daripada pihak kluster pemenangan, saya menyatakan bahawa perkara ini perlu diteliti semula, perlu digunakan apa mekanisme yang bersesuaian untuk naratif ini dapat dikatakan sebagai memberi satu persepsi yang jelas supaya tidak ada isu-isu berkenaan dengan keharmonian antara agama dan juga kaum akan terlibat, khususnya pengguna pakaian atau pemakaian konsep terma-terma yang dinyatakan dalam kes tersebut di Malaysia Timur dan juga di Malaysia Barat. Okay. So setakat itu saja saya boleh katakan, dan saya serahkan kepada wakil-wakil NGO lain untuk memberi laluan. Itu saja. Terima kasih Tuan Syah. Saya serahkan kepada Tuan Khairul Azhar, Ketua dan juga wakil MPM Majlis Perundingan Melayu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kawan-kawan sekalian, yang pertama berkaitan dengan kes yang menjadi kontroversi yang membawa kepada sidang media kita pada hari ini adalah kes Jill Island Lawrence Bill melawan Menteri Dalam Negeri. Dan keputusan dibuat oleh Mahkamah Tinggi Malaya pada 17 hari bulan Mac tahun 2021. Sebelum saya mengulas panjang, kita kena tahu dulu apakah keputusan yang dibuat oleh hakim pada ketika itu. Saya merujuk kepada alasan kehakiman Mahkamah Tinggi. Ada 4 perkara yang diputuskan oleh mahkamah pada tarikh tersebut, iaitu yang pertama, order certiorari untuk to quash the decision of the Ministry of Home Affairs to confiscate and seize the 8 CDs on the grounds stated in the Ministry's letter dated 7 July 2008. Iaitu untuk membatalkan keputusan yang dibuat oleh Kementerian Dalam Negeri untuk menyita dan merampas 8 CD yang mengandungi ceramah-ceramah dakwah yang mengandungi kalimah Allah. Yang kedua, keputusan mahkamah memberikan order mandamus untuk mengarahkan kerajaan, iaitu Menteri Dalam Negeri, memulangkan kembali CD-CD yang dirampas itu kepada pemohon. Ketiga, satu deklarasi bahawa pursuant to Article 11 of the Federal Court, it is constitutional rights to the applicant to import 8 CDs in the exercise of her rights to practice religion and right to education. Dalam bahasa Melayunya, satu perisytiharan bahawa tindakan kerajaan yang merampas CD berkenaan telah melanggar hak di bawah Artikel 11 Perlembagaan Persekutuan, iaitu hak beliau untuk mengamalkan ajaran agamanya dan juga hak beliau untuk tujuan pendidikan. Dan yang keempat, keputusan mahkamah adalah satu deklarasi bahawa tindakan kerajaan merampas CD berkenaan telah melanggar Artikel 8 Perlembagaan Persekutuan, iaitu dari segi hak sama rata dan tiada diskriminasi terhadap mana-mana warga negara berkaitan atas alasan agama dan alasan kaum. So itu je 4 perkara yang diputuskan oleh mahkamah. Kemudian Jill Island ni dia ada juga memohon hak untuk menggunakan kalimah Allah, hak untuk menggunakan kalimah Allah
Tetapi walau bagaimanapun permohonan berkenaan tidak dilayan oleh mahkamah, tidak dibicarakan langsung oleh mahkamah, kerana kes berkenaan telah diputuskan oleh Mahkamah Persekutuan dalam kes terdahulu, Roman Titula apa sebelum itulah, ya. So isu sebenarnya saya nak buat sedikit penjelasan bahawa dalam kes ini tidak ada isu berkaitan dengan boleh atau tak boleh mereka menggunakan perkataan Allah. Itu bukan isu dia. Ya, isunya adalah 4 perkara yang saya ulas tadi. Ya, jadi itu kena faham dulu. Tetapi walau bagaimanapun, ianya tidak menghalang kita NGO Melayu untuk membangkitkan juga isu ini. Kerana sebenarnya isu berkaitan dengan kalimah Allah ni walaupun dia tidak berkait secara langsung dengan kes ini, tetapi dia berkait secara tidak langsung. So kena faham yang itu. Secara langsung dia tak ada berkaitan, tetapi secara tidak langsung ianya adalah berkaitan. Dan pada saya, tindakan NGO yang cakna tentang kepentingan Melayu dan Islam yang diadakan pada hari ini adalah kena dan tepat pada masanya. Kerana takkanlah kita nak tunggu pada hari kalimah Allah dibicarakan di mahkamah baru kita nak menggelabah buat PC, kan? Baik kita buat sekarang, kan? So kalau tidak sekarang, bila lagi, kan? So inilah dia yang kita perlu jelas dan faham. Baiklah, sebelum mula PC ni tadi, saya ada membaca 3 muka surat kenyataan media Kementerian Dalam Negeri yang memberikan penjelasan berkaitan dengan kenapa Kementerian Dalam Negeri mengarahkan untuk kes ini, rayuan kes ini ditarik balik, ya. Jadi saya hanya nak merujuk saya nak kawan-kawan semua faham, terutamanya sila rujuk pada perenggan 4 kenyataan media Kementerian Dalam Negeri berkenaan, ya. Saya tak sempat print, tapi kenyataan di perenggan 4 kenyataan media itu merujuk kepada arahan Kabinet tahun 1986. Ya, merujuk kepada arahan Kabinet tahun 1986. So tuan-tuan, untuk memahami isu di hadapan kita sekarang ini, nak tak nak kita kena kembali kepada tahun 1986. Apa yang berlaku? Apa dia arahan Kabinet pada ketika itu? Dan tuan-tuan dan puan-puan, tarikh PC hari ini 16 Mei adalah sangat signifikan kerana tarikh arahan Kabinet berkenaan pun sebenarnya bertarikh 16 Mei 1986. So 37 tahun yang lepas. So isu ni sebenarnya telah berlaku pada hari ini 37 tahun yang lepas, iaitu melalui memo, melalui memo timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Ghaffar Baba, Encik Ghaffar Baba pada ketika itu, Encik Ghaffar Baba yang ada dengan saya pada hari ini. Baiklah, apa dia memo Pejabat Timbalan Perdana Menteri ni cakap? Apa memo ni cakap? Dia beritahu memo ini adalah daripada Timbalan Perdana Menteri Cik Ghaffar Baba kepada Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Mahathir Mohamad pada ketika itu. Tajuk memo ini adalah istilah perkataan Islam di dalam Alkitab yang tidak boleh digunakan. So, perenggan pertama dia tulis, Kabinet memutuskan saya sendiri, Ghaffar Baba, Anwar Ibrahim bagus, yang juga Menteri Pendidikan pada ketika itu, dan James. Saya tak tahu siapa James. Saya dah Google Kabinet tahun 86, saya tak jumpa ada menteri nama James. So saya tak tahu siapa James. So Cik Ghaffar Baba telah meninggal dunia. Yang hidup lagi sekarang ni adalah Anwar lah. So dia kena beritahu kepada kita lah siapa itu James. Tak tahu. Saya dah Google. So dalam Kabinet tak ada Menteri Kabinet bernama James. So mungkin bukan Menteri Kabinet, I don't know. Anwar no, sepatutnya. So keputusannya adalah ada 12 perkataan
yang boleh digunakan, iaitu Alkitab, Firman, Rasul, Syariat, Iman, Ibadah, Injil, Wahyu, Nabi, Syukur, Zikir dan Doa. Itu perenggan pertama. Perenggan kedua, perkataan-perkataan yang tak boleh dipakai. Pertama Allah, 2 Kaabah, 3 Baitullah, 4 solat. Dengan syarat, tiba-tiba ada, dia mula-mula kata tak boleh pakai, tiba-tiba ada syarat pula. Dengan syarat di kulit luar muka depan buku-buku itu ditulis perkataan untuk agama Kristian. Sekian dimaklumkan, tanda tangan Ghaffar Babur, Timbalan Perdana Menteri, 16 Mei 1986. Ustaz Mazrizi sah kan? Sah. Hari inilah tarikh, sebab tu saya kata tarikh PC hari ini sangat signifikan. Ya? So, berbalik kepada memo TPM ini, maka Datuk Seri Dr. Mahathir Mohamad, Perdana Menteri pada ketika itu, pada 19 hari bulan Mei, menulis surat kepada Ketua Setiausaha KDN. Apa isi kandungan surat Dr. Mahathir? Dia tulis di situ, bahasa kebangsaan untuk agama Kristian. Kabinet telah membincangkan perkara ini dan memberi tanggungjawab kepada Timbalan Perdana Menteri menentukan perkataan yang boleh diguna dan tidak boleh diguna oleh agama Kristian. Sila lihat nota TPM. Inilah yang saya baca tadi. So di samping itu, panduan umum yang terkandung dalam muka surat 2 lampiran A dari KSU KDN sebelum ini hendaklah dibatalkan. So maksudnya direktif KDN sebelum 19 Mei 1986 telah dibatalkan. So surat ini dihantar oleh Datuk Seri Dr. Mahathir Perdana Menteri kepada KSU KDN bagi tujuan KDN mengeluarkan satu garis panduan baru. Ya, sebab garis panduan lama telah dibatalkan melalui perselisih surat 19 Mei 1986. Ustaz Mazrizi sah kan? Mahathir. Idola saya ni Datuk Seri Dr. Mahathir Mohamad, tapi bukan Dr. Mahathir Mohamad. Ya. Ha? Oh ada James. Oh, James Peter Ongkili. So, 3 orang tadilah yang ditugaskan oleh Kabinet untuk membincangkan berkaitan dengan isu ini, termasuk Anwar Ibrahim. Anwar Ibrahim apa? Kalau pun disebut Anwar, sebab ejaan dia ANWAR, tidak ada manusia lain ejaan begitu. So, okey, berikutan daripada surat Perdana Menteri Malaysia kepada KSU KDN itu, maka KDN pada 5 Disember 1986 mengeluarkan perkeliling baru. Mengeluarkan perkeliling baru. Inilah punca masalah kita pada hari ini. Punca masalah kita sebenarnya saya rasa 2 surat ni lah, iaitu ketiga-tiga surat lah, termasuk surat Datuk Seri Dr. Mahathir yang apabila dia dibaca, rupanya dia tidak konsisten antara satu sama lain. Dia tak konsisten antara satu sama lain. So nanti saya tunjuk di mana ketidakkonsistenannya. Saya tak tidur malam tadi buat research. So idola juga tidur ayam. So sekarang ini kalau dilihat mengikut memo TPM 16 Mei, dia kata 12 perkataan itu adalah boleh digunakan. Masalahnya apabila sampai dekat direktif KDN ni, 12 perkataan itu boleh digunakan, tetapi tiba-tiba ada pula untuk agama Kristian. Untuk agama Kristian. Padahal dalam memo TPM yang untuk agama Kristian tu hanya kepada 4 perkataan je. 12 perkataan tak ada isu untuk agama Kristian. So maksudnya itu dah tidak konsisten yang pertama. Tidak konsisten yang kedua, pada memo TPM hanya 4 perkataan ini tak boleh digunakan, tapi ada untuk agama Kristian. Dekat dalam ni 4 perkataan ni tak boleh digunakan, ada, tapi perkataan untuk agama Kristiannya tak ada. So bermaksud
TPM punya arahan tak boleh pakai, tapi kalau nak pakai kena ada arahan untuk agama Kristian saja. Tapi keluar minit KDN untuk agama Kristian tu hilang, seolah-olah macam permanently tak boleh pakai. Faham tak? Permanently tak boleh pakai. Dan tidak konsisten yang ketiga, mahkamah tinggi mendapati bahawa disebabkan ada perkataan dengan syarat di kulit luar mesti ada perkataan untuk agama Kristian, bermaksud dia bertentangan dengan asalnya ke atas ni tak boleh. Bila tak boleh lah. Tapi ada pula pengecualian dia. So bermaksud mahkamah kita tuan-tuan pening. Mahkamah kita pening apabila membaca memo TPM bertarikh 16 Mei ni, kerana ia tidak konsisten dengan arahan KDN pada 5 Disember 1986. Maka disebabkan itulah dia tuan-tuan, Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur terpaksa membuat keputusan memberikan sedikit kemenangan kepada Jill Island ni. Sebab mahkamah tak ada pilihan, because the memo and minute and arahan pembendaharaan ni is totally nonsense. Tidak masuk akal. Kerana bertentangan antara satu sama lain. Jadi tuan-tuan, itu yang kita kena faham. Maksudnya kita janganlah salahkan mahkamah. Mahkamah dia tak ada pilihan, dia tangan dia terikat, dia tak boleh nak buat apa, tak boleh lari dah, sebab memang clear dua benda ni bercanggah. Kat mana lagi nak kata tak bercanggah is almost impossible. So disebabkan itu mahkamah terpaksa membuat keputusan berkenaan. Jadi kita kena balik kepada punca masalah ni lah. So inilah dia punca masalah kan. So sekarang ni tuan-tuan, apa yang perlu dilakukan sebenarnya? Yang pertama, cadangan saya lah, saya tak sempatlah berbincang dengan kawan-kawan yang lain, tapi saya cadangkan yang pertama, kita kena mendesak pihak kerajaan untuk tarik balik penarikan permohonan tarik balik di Mahkamah Rayuan. Maksud dia permohonan, walaupun dia dah keluar notis untuk tarik balik di Mahkamah Rayuan, tetapi selagi Hakim Mahkamah Rayuan tak seal the application, maka dia boleh ditarik balik. So don't tell me benda ni dah tak boleh nak ditarik balik kan. Saya yang bukan peguam negara ni pun biasa buat benda macam itu, apatah lagi peguam negara, lagi senang lah dia nak buat balik kan. Kalau pun macam tu, dia hanya perlu justify lah kenapa dia menarik balik permohonan untuk tarik balik tu kan, tarik balik rayuan. That's number one. And number two, apabila saya nak merujuk kepada perenggan 96 alasan penghakiman Norbi Arifin Hakim. Perenggan 96, dia sendiri kata, kenapa berlaku percanggahan ni, apa justification dia, apa sebenarnya yang tersirat daripada percanggahan ini, hanya boleh dijawab oleh bahagian kawalan penerbitan Menteri Dalam Negeri dan juga Menteri Dalam Negeri. So as for now, it is remain unexplained. So kita perlu menggunakan peluang rayuan di Mahkamah Rayuan ini sebenarnya untuk menjelaskan. So pada masa yang sama, kita kena desak Datuk Seri yang amat berhormat, Datuk Seri Anwar Ibrahim, Perdana Menteri yang kita sayangi, untuk menjelaskan apa sebenarnya yang dia bincang bertiga ni. Sebab dia masih hidup, dia masih hidup. So apa yang dia bincang pada 16 Mei 1986 dulu dengan Bapa dan juga dengan James Masing tadi, James Mukili tadi, apa sebenarnya, dan kenapa apabila arahan KDN ini keluar, kenapa dia tak selaraskan balik ke, tak diperbetulkan balik ke apa ke? Sebab
selagi benda ni tak diperbetulkan, Cik Mahmud, Ustaz Mazrizi, maka sampai kiamatlah isu kalimah Allah ni akan berulang-ulang. Sebab ini punca dia. So kalau arahan kabinet ni diperbetulkan, diperjelaskan dan dikemas ini dan sebagainya, maka insya-Allah isu ini dapat dimuktamadkan. Sebab mahkamah selagi tak ada arahan kabinet baru, dia terpaksa bergantung kepada arahan kabinet lama yang cacat barbah ini, celaru ini. So, Menteri Dalam Negeri jangan lepas tangan, Anwar Ibrahim jangan lepas tangan selagi kamu hidup. Kamu adalah saksi hidup, kamu ada dalam mesyuarat ini. So, please justify, sila ikrarkan affidavit tambahan di Mahkamah Rayuan untuk membantu mahkamah memberitahu mahkamah apa sebenarnya keputusan yang dibuat oleh Kabinet tahun 1986 dahulu. Jadi itu sajalah buat masa ni yang boleh saya kongsikan dengan tuan-tuan. Sekian, terima kasih. Terima kasih Tuan Khairul Azhar. 37 tahun punya cerita lah. 37 tahun. Jadi itu sebab siapa yang hari ini baru nak komen sebab melihat perkara ni sebagai politikal, saya minta hentikan kerana awak menambah kekeliruan dan kecelaruan. Jadi kena tengok balik. Ada setengah orang dia kata, oh Cik Mahmud, apa dia tengok sejarah ni? Dia kata kita nak tengok now, sekarang. Kita kalau bawa kereta, kenderaan, kita biasa tengokkan yang cermin kat belakang. Itu membantu kita. Sekarang orang, saya tak tahu lah macam mana diorang ni cakap ni, bawa kereta memang tak tengok cermin belakang. Itu yang senang langgar. Baik, seterusnya saya serahkan kepada Ustaz Nazrizi untuk memberi komen, pandangan, berkongsi parlimen dari sudut akidah dan impact kepada umat Islam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada saudara Mahmud Musi, pada sahabat saya Tuan Wazir Azam dan Tuan Samsul, Saudara Nizam, semua pimpinan-pimpinan daripada Perkasa, daripada PMN, dan semua yang saya telah sebutkan satu persatu, nama tidak murah saya kepada sahabat-sahabat saya. Baik, kita telah mendengar dalam perspektif undang-undang dan sejarah berkaitan dengan kita telah mendengar perspektif dalam konteks undang-undang dan sejarah bagaimana perkara itu berlaku dan telah didedahkan oleh dua kepuang kita tadi dengan jelas. Cuba saya nak mengaitkan isu tadi berapa tahun ni? 37 tahun. Jadi sekarang saya kurang sikit lah. Untuk tarikh golongan muda ni kita ambil 15 tahun. 15 tahun dana bermula tragedi. Kes ini bermula dengan di mana Jill Island melawan KDN ini bermula daripada kes 11 Mei 2008. 11 Mei 2008 di mana mulanya CD, 8 CD yang dirampas oleh KDN. Itu yang berjudul Cara Hidup dalam Kerajaan Allah. Cara Hidup dalam Kerajaan Allah. Yang kedua, Hidup Benar dalam Kerajaan Allah. Dan yang ketiga, Ibadat yang Benar dalam Kerajaan Allah. Ini berat ni tuan-tuan. Ini bukan soal kebebasan, ini soal penyebaran. Boleh beza tak? Sebab itulah KDN ni benda ni. Kalau soal toleransi penyebaran, cukup antara agama saja berbincang. Kita boleh declare toleransi kita. Tetapi ini soal mengeluarkan terbitan CD. Apa tujuan buat CD Cara Hidup dalam Kerajaan Allah? Maksudnya kalau orang bukan Islam tengok Cara Hidup dalam Kerajaan Allah, mereka tak faham tentang, nanti mereka akan merasakan konsep hidup yang benar dalam Kerajaan Allah dan ibadah yang benar dalam Kerajaan Allah. Kalau CD ini didapat kepada mereka yang tak faham Islam, atau mereka yang baru atau berfikir cara barat untuk belajar di negara barat dan sebagai pemikiran dicetek berkaitan dengan akidah Islam, apa yang mereka akan nampak? Bahawa Allah itu sama saja. Baik yang Kristian bawa ke, baik yang Islam bawa, Islam terdiri
Islam dalam konteks Kristian Trinity sama. Allah dalam konteks Kristian Trinity itu sama dengan konsep Allah dalam akidah Islam, iaitu qul huwallahu ahad. Allah Maha. Dan ini bahaya tuan-tuan. Sebab ini adalah mesej penyebaran. Dan sebab itu dirampas oleh kalian. Kalau isu untuk kegunaan sendiri, untuk pendidikan sendiri, itu kita tak timbul masalah. Tetapi persoalannya CD ini kalau tidak disekat mungkin akan tersebar. Dan berapa ramai, dan saya sendiri memang live terlibat dengan membantu JAIS isu murtad. Sejak tahun 95 lagi saya dapat konsisten membantu Jabatan Agama menyelamatkan murtad. Dan memang modus operandi mereka menyamakan Tuhan itu. Seolah-olah Tuhan kamu dengan Tuhan saya sama saja. Perlu apa? Kita mesti bertelagak atau perlu berselisih. Sama saja kita ini, dan sebenarnya itulah penerapan konsep liberal sehingga menyamaratakan. Jadi konsep kebebasan beragama itu telah didefinisikan dengan konsep liberal, menyamaratakan. Nah ini bahaya. Nanti satu rumah macam contohnya di Pancasila dia. Satu rumah tak apa-apa, bapa boleh duduk agama Islam, ibu boleh Kristian, anak boleh gereja, tak ada apa-apa, kita kongsi saja. Jangan gitu. Itu bahaya tuan. Membina komuniti seperti itu, membina penyamarataan adalah sebenarnya kita sedang melakukan pengubahan ataupun merosakkan agama itu sendiri. Agama Kristian pun akan rosak, agama Islam pun akan rosak, agama-agama lain pun kalau duduk dalam komuniti disamakan, dia akan rosak. Sebab kepercayaan berbeza, keyakinan akidah berbeza, keimanan berbeza, Tuhan yang berbeza. Mana boleh Tuhan itu jadi Trinity sama dengan Tuhan qul huwallahu ahad. Jadi kalau perkara ini dibiarkan dengan motif penyebaran, kalau kita tengok ini yang pertahan bukan jalan-jalan yang pertahankan di Thailand ni, Ketua Bishop Kuala Lumpur. Apa motif pihak gereja nak pertahankan beliau? Tentu ada agenda besar kepada agenda penyebaran agama mereka. Kalau tidak perlu apa terlibat sebagai Ketua Bishop yang pergi fight. Dan memang kita tahu perkara ini daripada 2009 mereka fightkan, 2010 kerajaan kalah dan buat rayuan, 2012, 2013 kerajaan menang, 2014 dia rayu balik, dan 2014 akhir Oktober keputusan muktamad 4 menyokong dan menyokong kalimah ini dan supaya hak orang Islam saya tak diganggu, dan 3 lagi menyokong pihak Kristian gereja. 4-3 macam penalti. Sangat mencemaskan kita berupaya hajat di Mahkamah Putrajaya bersama pihak luar. Dan kita ingat perkara ini sudah berhenti sampai di sini saja, sambung lagi. Bila mereka melihat pemimpin itu lemah, pemimpin yang ada pemikiran dasar-dasar liberal itu ada, yang sama dengan dia nak meliberalkan agama ini ada, maka dia sinkronis untuk mereka menjalankan agenda berikutnya. Maka sebab itulah kita tak dapat lihat, tak heran dalam peristiwa ini, waktu kerajaan 22 bulan dulu mereka betul lantang mempercayai soal hak raja, status macam-macam dengan ISIS dan sebagainya. Begitu juga dalam gerak isu dalam. Bila mereka melihat kelonggaran cuba menyamaratakan, ada unsur pemimpin yang berfikir seperti itu demi nak menjaga maslahah kuasa politik, demi nak menjaga maslahah, menjaga hati masyarakat lain, sampai mereka lupa untuk bertahan agama sendiri. Mereka lupa, mereka bersumpah wallahi wabillahi wallahi, mereka bersumpah dengan nama Allah untuk menjaga kesetiaan agama Allah. Tetapi ketika agama Allah disamaratakan, mereka boleh tarik balik rayuan dan tak mempertahankan institusi agama yang diketuai oleh Ketua Agung, yang disumpah di hadapan Ketua Agung, yang diketuai oleh Sultan, Ketua Raja bagi Agama Negeri, dan juga Majlis Agama Islam Negeri-Negeri. Di mana otoriti eksekutif pihak berkuasa agama? Kenapa mereka di overrule begitu rupa? Bahkan kita difahamkan kalau isu ini melibat kabinet daripada tahun 1986 menunjukkan terlalu panjang dan polemik perkara ini. Sepatutnya dibahas dengan begitu detail di parlimen ataupun di kalangan ahli parlimen Islam umpamanya. Tolak.
masalah politik kita boleh kumpul. Ini isu agama kita. Tetapi kita lihat hanya setakat memo, maklumat. Saya dimaafkan statementnya begitu. Tak dibahaskan pun di parlimen atau dibincangkan. Setakat memo saja. Terus buat decision, keputusan. Jadi ini menunjukkan tidak ada lalu sikap berhati-hati, bersikap kita kata sentimen kepada perasaan mereka yang berpegang kukuh dengan sisi agama, tak sensitif dengan sarana Sultan Selangor, sarana Sultan Johor yang mau kalimah Allah ni hak eksekutif orang Islam dipertahankan, tak sensitif dengan 2008 punya Majlis Fatwa Kebangsaan yang telah meletakkan definisi agama ini, kalimah-kalimah ini untuk dipertahankan, tak sensitif dengan bantahan-bantahan. Dan malahan bila berlaku isu baru-baru ni panas kembali, kita telah melihat satu sudut di mana pihak KDN tidak cukup kuat untuk mempertahankan evidence bagi mengatakan bahawa perkara ini mengancam kepada keselamatan dan agama orang Islam. Yang ini selalunya dipertikaikan dengan contoh di Sabah dan Sarawak. Tapi saya nak maklumkan keputusan pada penghakiman di Mahkamah Rayuan membuktikan bahawa hakim telah menerima secara majoriti bahawa memang terdapat ancaman keselamatan dan ketidaktenteraman kepada masyarakat dalam negara ini, terutama di Semenanjung ini, sekiranya kalimah Allah ini diguna pakai dan perkataan-perkataan itu tadi diguna pakai dalam penerbitan dan juga usaha-usaha penyebaran agama Kristian. Ini memang akan ada. Sebab itu kita minta dan menyampaikan memo kepada semua berapa negeri, 14 negeri tak silap, pembela telah menghantar memo kepada Majlis Agama Islam di negeri, di 14 negeri di dalam negara kita ini, supaya pihak Majlis Agama menjadi pencelah. Kerana dengan tujuan kes penyebaran dakwah ataupun penyebaran agama untuk memurtadkan orang Islam ni ada rekodnya pada Jabatan Agama Penguatkuasa dan Penyelidikan di negeri-negeri. Rekod tu ada. Dan kita boleh buktikan di mahkamah bila rekod tu dibentang dalam kes murtad demi murtad. Cara mana penyebaran dia? Penyebaran dia ialah kerana hasutan-hasutan penyebaran bermula daripada Allah yang satu, Allah yang sama. Allah kita dengan Allah kamu tidak ada beza. Dan di atas dasar kerana cinta atau kerana rayuan atau kerana imbuhan-imbuhan, pujukan dan sebagainya, maka terjadilah gejala murtad tanpa kita sedari. Dan ini faedah banyak di Jabatan Agama. Saya sendiri banyak puluh kes saya membantu pihak Jabatan Agama. Dan sebab itulah saya merasakan dalam isu ini ialah isu bukan soal kebebasan seperti yang ditutup dalam peringkat awal tadi. Ini bukan soal kebebasan. Yang ambil tindakan daripada KDN ini adalah isu penyebaran CD ini, bahawa dia declare bahawa hidup dalam kerajaan Allah, cara hidup dalam kerajaan Allah, hidup benar dalam kerajaan Allah dan ibadah yang benar dalam kerajaan Allah. Yang ini yang bahaya kalau CD ini sampai kepada umat Islam, dilihat apa akan terjadi dengan media sosial yang tak dikawalan. Maka sudah tentulah ini boleh memberi mudarat, dan dalam rekod murtad yang ada pada Majlis Agama Islam negeri-negeri, pasti kes seperti ini terjadi akibat daripada benda ini. Baiklah kita minta Majlis Agama Islam menjadi pencelah untuk menerangkan kepada mahkamah supaya cukup evidence bagi KDN dan kerajaan Malaysia untuk menang kes ini dan menolak secara total usaha-usaha yang mereka jalankan ini. Tetapi perkara ini tidak diselidik dan dibuat secara sembrono saja, seolah-olah kes ini macam kes kecil saja. Sekadar makluman saja kepada kabinet, sekadar tak ada satu perbincangan ataupun satu penelitian. Sedangkan isu ini isu yang begitu lama, begitu berat dan begitu besar, yang boleh mencetuskan perkara yang mengganggu menggugat ketenteraman akidah dan juga umat keselamatan rakyat dan negara kita. So oleh kerana itu kita minta atas saranan itu supaya kerajaan segera kembali membetulkan track yang tidak betul. Ini bukan soal penjelasan lagi dah program itu. Ini soal mereka dah beri satu lesson. Bila dia buat macam tu, bila dia tarik balik, seolah-olah dia jadi satu lesson. Dan lesson yang berulang-ulang. Dulu 2013 dia menang pun lesson.
2009 dia fight, dia menang pun kita merayu, license. Berapa kali license? Kalah, merayu, license, menang. Macam Kekanah juga, kalah, merayu, lagi dia menang. Kalah, merayu, dia menang. Lalas sekali, minta geran. Totally, habis. Jadi macam itu juga. Dia menang, kita rayu, dia menang. Kita rayu lagi, dia menang, kita rayu lagi. Sampai bila rayu, merayu. Dan seolah-olah kuasa ikuti power Sultan kita, Yang Datuk Agung, Raja-Raja Melayu, pemimpin-pemimpin agama kita, jabatan-jabatan agama kita, tak ada power dalam isu ini. Tak ada power. Mungkin dalam isu tauliah anda punya power, tapi dalam isu mempertahankan akidah, mempertahankan ancaman yang boleh murtad oleh Islam, kamu terbukti tidak ada power. Sekarang kalau betul kerajaan Mandali nak jalankan konsep bahawa kerajaan yang benar-benar berdiri di atas acuan yang dibina oleh baginda Nabi SAW, pasti akidah, perkara yang mempunyai prinsip agama didahulukan dalam apa jua keadaan. Membangunkan apa jua bidang, dalam bidang apa pun, agama didahulukan. Ini yang paling penting. Tapi kalau acuan setakat kita bercakap soal kebendaan, soal pembangunan, soal agama yang sebesar ini, tuan-tuan pemimpin kita tidak prihatin dan tidak serius, bagi kita itu hanyalah retorik dan hanyalah sumpah akan menjadi sampah. Itu yang kita bimbang. Terima kasih Ustaz. Jadi saya akan serahkan kepada saudara Nizam, Setiausaha Agung Pembela yang mengeluarkan pernyataan bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nizam, Setiausaha Pembela. Saya tak nak cakap banyak sebab perkara ini sangat meminta hatilah kepada semua umat Islam dalam Malaysia. Pertama, isu kalimah Allah ni adalah satu isu yang berada pada penghujung jalan sabar umat Islam dalam negara ini. Dah hujung. Kenapa tak berlaku apa-apa? Sebab kita semua umat Islam dididik untuk mematuhi arahan, mematuhi undang-undang, percaya pada sistem, percaya pada pihak-pihak yang diamanahkan untuk menjaga sistem itu. Dalam kes Jill Island menentang Menteri Dalam Negeri, kepercayaan itu kita letakkan kepada Menteri Dalam Negeri sendiri untuk supaya menjaga hak-hak orang Islam dalam negara ini, bawa perkara ini mengikut jalan undang-undang yang ada, jalan perlembagaan yang dibenarkan. Tetapi apa yang berlaku pada 1894 jelas menunjukkan orang yang dipertanggungjawabkan untuk menjaga amanah, untuk menjaga hasrat, untuk meletakkan kita dalam keadaan sabar, telah melakukan sesuatu perkara secara unilateral, menarik balik kes ni. Kita boleh sabar kalau umat Islam, kalau NGO Islam boleh bersabar untuk melalui setiap proses undang-undang yang ada, daripada mahkamah tinggi, pergi ke mahkamah rayuan, pergi ke mahkamah persekutuan sejak berpuluh tahun lepas. Kita tidak pernah takut, kita setia sabar, walaupun kalah, kita akan terima kekalahan tu. Tetapi sekarang ni, kita menunggu supaya proses ni bawa secara matang, masuk mahkamah tinggi, pergi mahkamah rayuan dan sampai ke peringkat terakhir. Tapi kenapa Menteri Dalam Negeri menarik balik kes ni, mengambil tindakan unilateral tanpa merujuk kepada pemegang-pemegang taruh yang sepatutnya dirujuk? Saya juga ingin merujuk kepada kenyataan akhbar yang dibuat oleh Menteri Dalam Negeri sebentar tadi. Dia hanya bercakap tentang isu ni ialah isu pentadbiran, sedangkan perkara ni mempunyai impak yang menyeluruh, yang akan menyebabkan banyak berlaku keadaan-keadaan yang tidak sangat elok untuk negara ini. Dia bercakap tentang ini isu pentadbiran, isu perkeliling 5 Disember 1986 yang dibatalkan oleh mahkamah. Keputusan yang dibuat oleh mahkamah tinggi. Dia kata bahawa KDN sekarang ni sedang meneliti untuk memperbaiki keadaan tu. Ini dah 2 tahun. Dah 2 tahun perkara tu tak dibaiki. Kalau kata betul-betul hasrat tu nak dibuat pada ketiga tu, buat saja. Kalau kata masih dalam proses, kenapa tarik balik kes ni? Kenapa mesti tarik balik kes ni sedangkan proses tu belum siap, belum selesai? Menteri Dalam Negeri, kita hormat kedudukan dia, kita hormat dia sebagai cabang eksekutif negara, tapi dia juga perlu hormat bahawa dia bekerja supaya menjaga kepentingan umat Islam dalam negara ini juga, dan juga orang lain, rakyat lain juga. Nombor satu, itu yang saya nak kedepankan. Lepas tu, nombor dua,
Kita kesal juga dengan keadaan di mana menteri-menteri kabinet ni, ahli-ahli parlimen Islam ada yang tahu tentang perkara ini di bawah dan kabinet. Takkanlah tak ada seorang pun yang bersuara. Apa gunanya duduk di situ kalau kata tidak boleh menjalankan kewajipan dengan baik? Apa gunanya duduk di situ? Kita minta supaya teliti, bersuara, bercakap bagi pihak. Kita nak supaya isu ni diselesaikan dengan baik. Ada yang mengatakan bahawa penarikan balik ni tak boleh ditarik balik dah gone case. Tetapi apa saja usaha untuk memastikan kes ni tidak menyebabkan berlakunya lebih banyak masalah di masa depan itu perlu dibuat segera. Okey, okey, itu saja. Dan kita minta supaya Menteri Dalam Negeri cakna tentang isu ni, kurang-kurang bermain gimnastik bahasa dalam kenyataan seperti yang tadi buat tadi tu. Fokus betul-betul, dan kita minta supaya ada satu tindakan tuntas dan cepat, strategi dilaksanakan segera. Dan ya, kita akan teruskan dengan kita punya usaha ni. Terima kasih. Terima kasih Nizam. Seterusnya saya serahkan kepada Dato' Ghazali untuk memberi sedikit komen. Beliau juga sebagai juga terlibat dengan majlis dengan Melayu Dato' silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya terpanggil untuk bertemu pada petang ini berbincang perkara topik negara dari segi sejarah dan peradaban, kerana kita telah warisi beribu tahun sebelum mencapaikan merdeka pada masa ini. Saya terus mengatakan hari ini bahawa bidang perbincangan ilmiah dalam projek isu kalimah Allah telah pun diselesaikan oleh siapa? Melainkan bukan orang China adalah Yang Mulia Profesor Tan Sri Syed Muhammad Naqib Al-Haddad. Kita kena faham yang saya telah edarkan kepada tuan-tuan sekalian jawapan tertulis kepada Archbishop Kuala Lumpur dan Archbishop Pulau Pinang dan parti-parti di Kuala Lumpur, di mana keterangan yang telah jelas diberikan kepada mereka. Kita pedangkan kepada masyarakat yang pegang kepada ini, maknanya ilmu itu adalah teras, dan kesetiaan dan keikhlasan dalam masyarakat majmuk yang dikatakan mesti dipahamkan dari bukan konsep demokrasi semata-mata yang diulang-ulang, hak dan tanggungjawab. Itu satu proses, tetapi yang dihilangkan dalam demokrasi di negara kita dan seluruh dunia bagi mereka yang memilihkan kerajaan atau menjadikan rakyat negara, ada dua perkataan dalam bahasa Inggeris, iaitu duties and obligation. Mereka bukan lahirkan dalam negara hanya untuk diri mereka. Maka demikian hari ini ilmu mereka dan pengalaman mereka dan penghayatan mereka kepada kerangka negara yang mereka telah pilih harus dipegangkan sebagai satu amanah. Kita tidak boleh memilih kerajaan hanya mengikut suka hati kita, kerana kerangka demokrasi bukan hanya begitu, just for me and my party, akan melingkupkan sebuah negara yang maju ataupun yang majmuk, yang berjaya dari segi kejayaan dan kemakmuran manusia yang diwarisi zaman ke zaman. Yang kedua, dalam sebuah peradaban, dalam buku Amerika, Tocqueville, Democracy in America, mereka juga memikirkan apakah nilai-nilai yang utama untuk menjaminkan sebuah negara. Kata pertama adalah karakter. Itu menjadikan akhlak. Jika sekiranya akhlak politik negara hari ini suka mengikut cita rasa dan kepentingan, itu bukan dibagikan negara yang bertamadun. Ia itulah mengarang yang menjagakan kepentingan diri dan boleh merosakkan keutuhan negara dan keselangsungan peradaban negara. Yang ketiga,
Tuan-tuan sekalian kena lihat sejarah. Konsep ataupun bidang yang dibincangkan hari ini bukan hanya dalam konteks Malaysia. Buku ini tuan-tuan sekalian yang saya ada depan saya, The Web of Deceit, British Rule in the World War, dan juga lain penulisan yang baru menyatakan bahawa agenda dunia mereka adalah tertulis dan berterusan. Maka hari ini sejarah Malaysia dengan Sabah dan Sarawak kena difikirkan, dirasakan semula supaya kita ikhlas kepada kebenaran ilmu. Tuan-tuan tahu bahawa di Sabah dan Sarawak, utamanya di Sarawak, pada sahabat-sahabat yang kita hormati, kerajaan ini, Raja Brooke family datang dan ia membawakan kumpulan-kumpulan pendakwah Kristian, dan mereka menggunakan perkataan Allah sebagai sebahagian kepada memberikan rakyat mereka menakluki mereka, dan diteruskan hingga hari ini. Namun demikian tuan-tuan sekalian, kita lihat hari ini Islamophobia di Europe dan sebagainya membawakan isu yang kita bercakap kalimah Allah lebih di peringkat tinggi dunia. Kenapa saya begitu? Kerana dalam negara France, mereka adalah buat keputusan untuk mengharamkan tudung kepada wanita Islam, dan juga digunakan sebagai alasan menutuskan hak mereka dalam masyarakat itu tidak dikenali. Namun dengan apa berlaku di negeri Italy, tuan-tuan sekalian, Menteri Kehakiman Kerajaan Italy ketika itu telah menyatakan kepada mereka dalam Dewan Undangan Italy yang mulia. Apa dia kata? Cuba lihat keliling dalam dewan ini. Adalah wajah siapa? Sayyidina Maryam. Apakah pakaiannya? Hingga hari ini dalam semua literature dan sebagainya, Sayyidina Maryam menggunakan tudung. Bagaimana kita boleh menafikan hak tudung orang Islam dalam negeri kita? Itu satu. Yang keempat, tuan-tuan sekalian, kita pendek kata, hari ini ada peristiwa dunia yang terbesar yang berlaku pada 6 Mei, iaitu kematuhan ataupun coronation Raja Charles yang ketiga. Bagi mereka yang mengikuti prosesnya, saya ikuti berjam. Itu adalah satu proses keagamaan. It's a religious driven coronation. Hubungkan dengan Malaysia, ada kes tuan-tuan sekalian, Allah yarham Tan Sri Abdul Aziz Rahman yang menjadikan penasihat MPN telah cerita pada saya, ada satu kes arwah telah mewakili dalam kes yang sama. Apakah tindakan Allah yarham masa ketika itu? Arwah yarham pergi ke Vatican. Saya pergi Vatikan untuk melihat di manakahnya ayat Allah ada keliling dalam capital Kristian dunia. Malahnya tidak ada. Maka seperti faktanya kepada sahabat-sahabat kita, rakan-rakan yang seagama dari segi religion, ini satu kenyataan harus difikir semula. Tidak ada bukti, tidak digunakan. Maka pada 6 Mei, kalau tuan-tuan lihat, perkataan Allah tidak digunakan langsung dalam peristiwa. Walaupun dia katakan soalannya, kenapa mereka tak guna? Wahal rakyat-rakyat atau negara-negara yang mewarisi agama di dalam menggunakan Allah. Soalnya hari ini, tuan-tuan sekalian, keadilan iaitu intellectual honesty. Bagi mereka yang tahu sejarah, satu, yang tahu ilmu history of religion,
dan juga sejarah dunia. Hari ini ia mengulangkan balik the 3C ataupun 3G. Iaitu God, apa dia 3G? Tuan-tuan sekalian tahu, mantra imperialisme dahulu. God, gold and faham? So itu menjadikan satu lindungan perkara hari ini cara baru. Maka di Malaysia hari ini kita lihat, kita kena tahu bahawa kerangka penubuhan negara kita dalam sejarah yang sendiri, kita telah wujudkan satu kerangka negara yang ada perlembagaannya. Namun demikian, suasana sejarah kita, iaitu keadilan sejarah, itu historic justice, dan kedudukan Islam dan budaya dan juga politiknya ada yang terbeza daripada apa yang dilalui oleh masyarakat Europe yang dikatakan the social capital. Itu ada people's view. Di Malaysia, the people's view ada tempatnya, tapi bukan mutlak, kerana penubuhan negara kita adalah kerajaan. Perkataannya kerajaan, bukan pemerintah. Pemerintah is republic, the people. Tapi kerajaan maknanya siapa yang diberikan amanat dalam negara kita telah mewarisikan sebuah kerajaan yang berparlimen, tetapi kedudukan mereka adalah atas daripada parlimen dan juga perlembagaan. Kerana mereka, tuan-tuan sekalian, yang mewarisi hak untuk menubuhkan syarat-syarat seperti rumah. Tuan-tuan yang membaca, kita ada senarai persekutuan, senarai negeri dan senarai yang bersama. Namun demikian, Duli-Duli Yang Maha Mulia Tuanku telah memberi hak Islam sebagai sovereign ruler. Maka ini bukan kerja eksekutif, bukan kerja parlimen, tuanku. Maka hari ini kita tidak mahu melihat di mana orang yang mewarisi satu kerajaan Malaysia telah dilupa oleh rakyatnya, ahli politiknya, malah bagi hakim-hakim yang kita hormati sekalian harus juga ketahui kedudukan isu sekarang ini bukan hanya semata sebagai legal construct ataupun structural issue, tapi lebih daripada itu satu pendekatan yang saya pegang hari ini sebagai pentadbir negara dahulu dalam kerajaan, bahawa kita ada holistic integrated framework untuk melihatkan hal Islam, hak agama dan juga ownership antara penduduk untuk menjaminkan sebuah negara yang maju, yang makmur dan juga adil sesama, supaya kita menghormati toleransi yang benar-benar, bukan sebanyak sebagai retorik ataupun political manifesto. Sekian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, seterusnya saya silakan pada Dr. Ishak daripada KIP. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagi saya mulia Sri Datuk Sri dan Datuk Tuan Puan para hadirin mata Allah Subhanahu wa taala. Simple saya nak cakap, di pihak kegunaan Islam dan rata-rata hari ini kita dilihat perjumpaan hari ini pun seumpama memberi signal bahasanya seluruh NGO Islam yang mewakili umat Islam dan mana-mana umat Islam sama sekali tidak rela dan tidak pernah rela nama Tuhan mereka itu disebut dengan cara yang salah pandangannya oleh sesiapa sahaja. Allah dalam agama kami jelas dia bagaimana Tuhan kami dan sifat-sifatnya, dan tidak sama seperti mana Allah yang berada dalam kitab-kitab agama lain sekiranya dia ada. Tafsiran itu sangat penting buat kami. Jadi bagi menjaga kesejahteraan, keharmonian dalam konteks negara ini dan amalan negara ini, kita memohon
agar mana-mana pihak yang terlibat agar segera merungkaikan perkara ini. Kerana nampaknya dia membawa kepada satu kegelisahan yang berpanjang tak habis-habis. Dan rata-rata umat Islam di negara ini mana-mana pun tidak mahu nama Allah itu disalah artikan, disalah tafsirkan dan digunakan sewenang-wenangnya oleh, kami nak sebut pendakwah tak boleh, maka kami kena sebut term kami iaitu pendakwah agama lain. Ya, dia bukan soal kami takut atau kami risau. Dia adalah sebenarnya adalah kesucian nama itu. Ya Tuhan yang disembah oleh umat Islam, kesucian sifat-sifatnya itu akan dibeli dengan nyawa dan darah. Itu adalah bai'ah dan sumpah mana-mana siapa saja umat Islam yang menganut agama Islam, mengucap berkalimah syahadat, itulah sumpah kami yang menjaga kesucian agama itu, apatah lagi nama Tuhan yang kami sembah. Ya, dan kami juga ingin nak beritahu bukan saja nama Allah itu kami pertahan dengan nyawa dan darah, juga sifat-sifat dan kepribadian Rasulullah itu juga. Ya, mana-mana tanyalah mana-mana umat Islam seluruh dunia ini, kami sanggup pertahankan dengan nyawa dan darah. Jadi saya kira pihak kerajaan dan pihak kerajaan Madani sekarang dan mana-mana masyarakat yang dah biasa berada di negara ini faham akan keadaan ini. Jadi tidaklah ingin kesucian ini atau kelestarian atau keharmonian negara ini dicabar dengan perkara-perkara seperti ini. Maka kami merayu rungkaikan segera perkara ini, kembalikan ia kepada jalan yang sebenar. InsyaAllah kita doakan agar perkara ini boleh resolve dengan segera dan umat Islam akan kembali dengan urusan kita. Dan kita adalah Islam merupakan agama harmoni, agama kasih, agama sayang, dan janganlah dicabar atau diganggu gugat, insyaAllah. Dan kita doakan agar Allah Ta'ala merahmati kita semua. Masih. Silakan kepada Pak Syed Presiden Perkasa. Boleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih memberi kesempatan kepada saya untuk bersama dalam sidang media ini. Sidang media yang sangat penting kepada kita semua umat Islam. Perkasa sungguh terkejut dan sangat sedih kerana bila kita diwar-warkan dengan kerajaan Madani, tapi secara sembunyi diam-diam menarik rayuan kes dengan kalimah Allah yang dibuat pada April 18 tak silap saya, yang kini baru sebar, yang kalau kita tak sampai bila-bila pun kita datang. Yang kita sedihnya, kenapa pemimpin-pemimpin kita dari atas sampai ke bawah memegang jawatan-jawatan penting semuanya agama Islam, kenapa tidak boleh pertahankan kalimah Allah ini? Ini yang kita tahu, pihak sana yang nak menggunakan kalimah Allah ini hanya kerana nak menukar perkataan Tuhan kepada Allah, God kepada Allah. Bukan nama Allah, sifat Allah yang diorang masukkan. Hanya kerana nak tukar God menggantikan Allah, translate God kepada Allah, itu saja. Tapi bukannya sebenarnya nama Tuhan mereka Allah. Ini yang kita pelik. Pemimpin kita semua tidak mahu pertahankan. Ini satu perkataan atau satu perkara yang sangat penting. Kerajaan kita yang majoritinya Islam tidak boleh pertahankan. Sebab itulah kita tengok macam-macam hak ketika Melayu dan Islam yang lain mudah hilang, mudah dikotak-katik. Kerana apa? Satu perkataan atau nama yang penting ini pun tidak boleh dipertahankan. Macam-macam perkara pun tidak akan dipertahankan. Cuba saya buka kelab bola sepak di negeri Johor. Saya buka nama GDT FC. Mampus TNJ akan menjerit, melarang. Itu hak dia.
dia sanggup pertahankan. Tapi kalau isu ni, pihak-pihak istana pun tidak berbunyi. Saya perkasa mengharap istana berani ataupun mesti menegur kerajaan yang ada sekarang. Minta KDN teruskan rayuan ini. Perkasa mahu KDN teruskan rayuan berkaitan dengan kalimah Allah yang dibenangi oleh Jil Island yang daripada Sarawak, tak salah saya. Ya. Ini hanya satu step kemenangan yang dia telah dapat, yang mana kita akan percaya kalau benda ini tidak dibetulkan, selamanya Kristian boleh gunakan, dan benda ini akan mempengaruhi anak-anak kita yang mereka satu hari nanti pada mereka boleh berkahwin dengan orang Kristian kerana Allah yang sama. Ini pasti akan berlaku kalau kita tidak betulkan sekarang. Itu saja yang saya nak tekankan. Sekali lagi perkasa tekankan, KDN perlu kembali membuat rayuan keputusan Mahkamah Tinggi tersebut. Terima kasih. Terima kasih Tuan Syed. Tuan Rahman. Baik, kalau banyak dicakapkan sahabat tak perlu nak Jadi saya melihat hari ini yang sempat saya telitilah, sebenarnya saya pernah buat pernyataan yang saya pun tak ada lupa dapat 5 tahun dulu PKP ke sebuah PKP, isu nak guna perkataan Allah ni. Jadi kita melihat situ mereka nak guna perkataan Allah, boleh atau tidak? Pertama, Allah mereka itu kononnya dalam kitab Qur'an sama dengan Allah kita lam jadi wala yulad, tidak beranak dan tidak diberanakkan. Adakah Tuhan yang mereka nak guna itu Tuhan mereka pun tidak beranak, tidak beranakkan? Sudah tentu bukan itu rasanya. Jadi apa tujuan nak tukar sebut selesai? Itu yang kalau kita teliti yang telah diadakan tadi itu, yang jawapan saya nak di atas. Jadi sebut-sebut nak guna kata Allah apa salah? Sebab jadi sebab itu kita perlu berhati-hati dengan musuh yang sentiasa tidak akan tidur walaupun dah 37 tahun untuk melihat kita lalai. Jadi maknanya mereka ada agenda yang harus tidak mustahil, dan kita apabila kita berasa curiga bukan salah kita kerana memang berlaku. Dan saya ingatkan salah satu rencana dulu yang pernah tulis 2013 bahawa seorang ahli politik yang bernama Lim Guade mencadangkan penggunaan kata Allah untuk diganti digunakan dalam Bible. Apa tujuannya? Adakah maksudnya Allah itu dia kononnya dulu kan nak jadi Sayyidina Umar, jadikah dia macam Sayyidina Umar betul sekarang? Jadi kita harus melihat permainan halus ini, dan saya lihat daripada apa perbincangan sebelumnya Ustaz Mahfiri dan sebagainya, maknanya saya lihat bahawa semua menteri kita, kabinet, ahli kabinet, anggota kabinet, pasukan polis, malah Jabatan Agama Islam, pegawai Jabatan Islam, JAKIM, IKIM dan segala macam patut ditarbiah juga. Tarbiah. Selain kita pun tak boleh ditarbiah sebab kita mungkin sebenarnya kita pelajar sampai kelelahan nanti. Jadi mana tak cukup. Kalau pegawai polis mungkin dia tak jelas, dia pun boleh keliru atau dikelirukan. Pegawai Jabatan Agama mungkin terikat birokrasi dia kerja cari makan dia, jadi yang lain tak kisah. Sedangkan tanggungjawab sangat besar, dan kabinet, Kementerian Negeri, menteri, Perdana Menteri, tak kira siapa pula harus bertanggungjawab sekarang, bawa ke mahkamah dunia saja, sebab besok mereka dan kita semua mungkin terpaksa menjawab di mahkamah syar. Tidak tahu. Jadi kita amat berharap perkara ini beri perhatian serius, kerana perkataan Allah, dan ada hujah-hujah Prof. Said Laki almarhum Senaga atas tu sangat jelas. Kalau kononnya nak patriotik bahasa Melayu, akan dikuat kepada Tuhan saja dah cukup. Kenapa nak perlu guna Allah? Seperti kata tadi di Perancis mana ada, tak ada keturunan kata Allah. Sebab-sebab sini nak guna Allah. Apa sebabnya? Kalau tidak ada udang di sebalik batu atau udang di sebalik mi. Itu saja. Terima kasih. Okey, Uzi, macam mana? Okey. Ya. Aswaja. Tengok. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Segala puji kepada Allah dan selawat dan salam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bagi pihak Pertubuhan Al-Sunnah wal Jamaah, kami Aswaja Malaysia,
kami akan menyokong pihak NGO Islam yang ada pada hari ini untuk memberi tekanan kepada pihak-pihak tertentu supaya bertindak sewajarnya, kerana seandainya ada pihak yang kurang pasti tindakan yang diambil patut rujuk pada pihak yang otoriti agama, kerana kalau dirujuk pada orang yang lain yang ada kepentingan lain, ada kemungkinan kita akan terjajar, akan keluar pada landasan yang betul. Satu tindakan yang wajar itu perlu untuk memastikan keputusan yang diambil pada hari ini akan dari segi akan mengekalkan iman setiap seorang Islam itu tidak keluar pada landasan. Jadi hari kita baca Ihdinas Siratal Mustaqim dalam solat kita, dan tiap-tiap kali kita tahu yang bila kita solat itu pada Allah yang satu, Allah yang tidak berbilang, Allah yang tidak bertempat, Allah yang tidak beranak dan tidak diperanakkan. Tidak sama sebagaimana dalam surah Taubat ada mengatakan yang Allah itu beranak sebagaimana yang dikatakan oleh orang Yahudi, yang anaknya itu Uzair, dan bukanlah sebagaimana orang Nasrani yang mengatakan Isa itu anak pada Allah. It is an insult to say that God has a son in Islam. Itu dia punya iman kita kena dekat situ. Kita punya etikat kita pada pasti. Dan seandainya ada perkara-perkara yang melalui mahkamah itu yang mencabar kesucian nama Allah, dan kami akan mempertahankan sebagaimana sahabat-sahabat kata pada titisan darah terakhir dan pada nafas yang terakhir dan pada nyawa kami, insyaAllah. Okey. Terima kasih. Okey, baik, saya nak beri 2-3 lontaran. Kalau kita lihat di luar sana, dia ada dua ni sedang balas ni, dia kata waktu dia akan bagikan satu senarai. Mereka yang mengatakan bahawa kalimah Allah boleh guna. Tuan-tuan dan puan jangan keliru. Sebab apa? Setiap yang cakap tu dia ada syarat. Syarat ia jangan disalahguna. Jadi saya nak tanya sekarang ni, siapa nak pantau yang salah guna? Kita kat sini lesen motosikal pun tak terlarat nak kuat kuasa. Itu yang fizikal. Ini kan lagi yang macam ni. Jadi oleh sebab itulah majlis agama dan pihak berkuasa agama mengatakan tak boleh. Please respect that. Sebab kita ada perkara 11.4, iaitu tak dibenarkan orang doktrin-doktrin lain didakwahkan kepada orang Islam. Saya mengingatkan lagi, please respect that. Kalau awak betul-betul rakyat Malaysia dan yang nak tinggal di sini dalam keadaan harmoni dan sejahtera.
untuk umat Islam yang kita kesal kerana awak membenarkan non-Muslim mensyirikkan Allah. Saya peribadi tak redha. Saya tak redha dalam hati saya. Jadi saya nak tanya kepada MP dan pihak berkuasa yang meluluskan hal ini. Berjawablah awak dengan Allah. Saya peribadi tak redha dan saya yakin umat Islam tak redha. Tetapi kena ingat, itu dalam hati. Orang yang ada kuasa, tangan dan tu kena berbuat sesuatu. Itu yang dikatakan majlis agama tak setuju. Jadi kita nak beritahu bila KDN nak tarik itu, mereka apakah mereka sudah berbincang dengan majlis-majlis agama? Yang agak menarik tu termasuk dengan titah tuanku Sultan Selangor, Sultan Johor. Jadi tak perlulah sebut seperti mana yang Saudara Nizam tadi cakap, ini isu pentadbiran. Jadi kecil sangat skop. Wahal kamu sekarang kuasa di tangan kamu. Hanya saya nak ingatkanlah, kuasa yang tangan kamu untuk Allah yang bagi. Jadi kalau kesucian nama Allah pun kamu tak jaga, tunggulah, ya, tunggu. Doa umat Islam akan berdoa siang dan malam. Orang soleh, awliya akan berdoa siang dan malam. Itu saya nak beritahu kamu lah. Jadi kamu boleh datang dengan pelbagai alasan yang berbentuk retorik, yang superficial, tapi Allah akan menentukan nanti, insya-Allah. Kita doakan dan saya minta supaya umat Islam kita mendoakan dan pembela akan terus bercakap hal ni kepada masyarakat umum. Kerana kita umat Islam mesti memilih pimpinan yang sensitif dengan kehendak agama dan umat Islam. Itu kita akan teruskan, ya. So jangan ingat kita nak berhenti hari ini saja. Kita dan kapasiti umat NGO akan terus bercakap hal ini. Baik. Jadi saya itu sedikit penerangan kepada NGO, luahan hati dan pandangan, walaupun sebenarnya ini belum lagi mewakili lagi NGO lain, banyak lagi ni sebab kita betul-betul short notice. Jadi saya silakan kepada Aminda kalau jika ada sebarang soalan dan pertanyaan. Sila. Selain daripada Tuhan arti, Tuhan rasakan apa sebenarnya maksud yang boleh NGO buat. Okey, nombor satu, saya minta yang pertama sekali pihak KDN, Menteri Dalam Negeri bagi penjelasan kenapa dibuat begitu, atas alasan apa yang dibuat perkara ni. Justifikasi. Dia tak boleh buat sesuka hati tanpa merujuk, tanpa melibatkan sesi libat urus dengan stakeholders. Jadi dia perlu beri justifikasi. Kalau tak ada justifikasi, macam mana kita nak bertenang ni kan? Kita tak boleh bertenang kan? Nombor dua, kalau masih ada ruang untuk ditarik balik, tarik balik. Itu definite. Tidak ada yang dua daripada itu. Tarik balik. Okey. Nombor tiga, kita mahu jika tak tarik balik ni, maka NGO seperti Pembela ni, kita akan bergerak. Kita akan bergerak ke depan. Dan dia perlu ingat, apa yang dilihat pada hari ini, permulaan ni, pada sesi sidang media ni, ia sama seperti mana yang berlaku pada isu statut Rom dan ISET. Ia bermula seperti ini. Gelombang tu akan besar. Daripada kecil, dia akan jadi besar dan dia akan pergi sampai kita pastikan perkara yang sepatutnya ditegakkan. Nombor empat, kita minta supaya majlis-majlis agama Islam sendiri yang merupakan stakeholders terbesar, keluarkanlah kenyataan. Nombor lima, majlis raja-raja, minta maaf, junjung kasih, junjung sembah kepada Raja Melayu kita. Majlis raja-raja sebagai ketua agama bagi setiap negeri dan ketua agama bagi wilayah-wilayah persekutuan perlu keluarkan kenyataan tegas mengenai perkara ini. Duli-duli yang memulia tuanku bersumpah atas nama Allah memegang jawatan, kan? Jadi perkara ini perlu diingatkan. Kita minta supaya majlis raja keluarkan kenyataan. Jika isu Dobi di Johor pun majlis raja boleh keluarkan kenyataan, kenapa isu sebesar ini tidak ada kenyataan yang keluar? Kemudian Dobi Muslim dulu di Johor. Lepas tu, jika tidak ada jalan lain selain daripada kempen penerangan,
kita akan menyatukan NGO Islam, tidak kira apa saja background dia. Parti-parti politik yang ingin bersama untuk kita pastikan isu ini diselesaikan dengan cara baik. Lepas tu mungkin sebabkan kehakiman dan sebagainya. Itu yang kita cuba usahakan. Timeline bergantung kepada respon Menteri Dalam Negeri dan PMX, kan? Kalau PMX kayu basikal dia laju sikit, kan, maka isu ini selesai dengan cepat. Kalau kata betul-betul dia concern kerajaan ini kerajaan madani, maka dia harus bertindak segera, menasihati KDN, menasihati Menteri Dalam Negeri bahawa dia ada kuasa. Kuasa ni di tangan dia sekarang ni, terpulang pada dia lah. Waktu untuk dia berselfie, ambil gambar, menari, dah habis, dah tamat lah. Okay? Cukup-cukuplah berselfie, berdansa, semua tu dah cukup. Banyak isu sekarang ni. Ya, jadi sudah. Sekarang ni kita nak tengok apa yang dijanji selama ni pada rakyat. Tak kira bukan isu ni je, banyak isu lain. Maka deliver. Waktu untuk kotakan janji, waktu untuk deliver segala apa yang dia cakap dia boleh buat dulu. Berpuluh tahun di dalam ABIM dulu, dia bercakap tentang isu Islam, mempertahankan Islam. Ini masa dia, Allah dah bagi kuasa. Buat. Itu saja. Terima kasih. Bila orang cakap pasal, ya, Alhamdulillah, kita sebenarnya umat Islam sokong isu integriti. Rasuah ni mesti dibanteras. Semua kita di sini sokong, kerana Islam menyokong, ya, apa ni, hal-hal nahi mungkar yang apa ni, bertentangan dengan Islam. Rasuah ni memang tidak ada istilah, tidak redha umat Islam di atas mungkar. Jadi apakah hal perkara ini juga bukan integriti, iaitu memenuhi cara kamu mengendalikan isu kalimah ni pun. Takkan nak bincang sama 3-4 orang lepas tu membuat keputusan, tidak memaklum kepada stakeholders pemegang taruh. Ini isu besar 37 tahun yang sudah disebut oleh saudara apa ni, Tuan Khairul Azam. Jadi ini yang kita kata, integriti jangan hadkan kepada hal yang kamu nak suara. Dia kena keseluruhan, ya. Terima kasih. Ada lagi? Minggu depan kita expect the squad keluar KDN tu. Allah. Cepat mungkin. Pihak pembela saya difahamkan bahawa peguam-peguam Muslim akan mengadakan perjumpaan mengenai hal ini. Kerana ada satu pandangan mengatakan bahawa perintah mahkamah telah melanggar perkara 11.4, iaitu Perlembagaan Persekutuan. Dan apabila berlaku begitu, keputusan mahkamah ini boleh dicabar kerana ia melanggar Perlembagaan Persekutuan, iaitu perkara 11.4. Nanti ada teknikal dia nanti. Ini yang saya difahamkan. Mungkin ni Tuan Lokman je. Okey. Depan ni nak tanya apa? Adakah pihak NGO Islam seperti berbeza dengan NGO lain akan turun buat protes macam untuk mendahulu sebelum cakap datang pesan cakap buat protes untuk bantah tindakan yang seperti mana yang macam dilakukan sebelumnya, macam bapak Al-Quran punya isu tu kan? Adakah pihak akan turun sampai ke tahap sebelah tahap buat protes di jalan? Apa pun tindakan NGO, kita akan mengikut landasan undang-undang. Itu pertama. Kami selalu menghubungi pihak berkuasa, pihak keselamatan, apa-apa tindakan. Kerana kita ni adalah yang tegas dengan undang-undang negara demi harmoni dan kesejahteraan. Jadi apa-apa pun tindakan selepas ni, kita akan membuat berdasar itu. Itu yang pertama. Bercakap tentang kepentingan hal ni, kita akan terus cakap. Jadi itu sebab pentingnya KDN, kerajaan tampil dengan justifikasi dan penjelasan yang kita minta. Sebab ramai yang cakap, pihak lawyer pun cakap perkara yang sama juga. Jadi tadi pun saya tahu, saya difahamkan Menteri KDN sekarang kata dia nak teliti. Jadi itu yang saya, macam mana dia boleh kata nak teliti? Tak patutnya keputusan ni buat, patut nak teliti. Ya itu je lah, ya? Itu je. Tergantung kalau dengar tak. Mungkin saya tambah sikit lah.
Sebenarnya rekod pembela dan juga gabungan NGO ni, kita berjuang ni tak samalah dengan track orang politik. Sebab itulah kita cuba mengelak kalau isu-isu seperti ini. Kita tak mahu orang politik ke hadapan. Biar orang politik dengan cara politik mereka. Cuma kita menjaga, kita buat check and balance. Tugas kami, saya selalu disebut, kenapa Ustaz bantai-bantai kuat sangat kerajaan ni? Bukan. Saya bantai zaman Tuan Mahathir dulu lah. Persalinan ISA, sebab saya pun masa ISA. Kita lawan. Gerakan masukkan ISA, JMI. Begitu juga dengan zaman kerajaan 22 bulan. Kita lawan sebab berlaku pencerobohan hak kepada masa depan agama bangsa dan tanah air kita. Kita ikut saluran undang. Macam ni juga kita buat pertemuan, perbincangan, bagi faham betul-betul, baru kita buat bersama-sama turun ke medan. Dan itu pun kita berkumpul pun tanpa ada sebarang kecederaan. Tak ada kecil-kecil, aman, damai. Kita buat di dataran mereka, cantik semua, alhamdulillah. Dan pendekar-pendekar kita pula, NGO pergi Pulau Istana lagi, menjerat memo dan sebagainya, aman, tak ada masalah. Saya yakin benda ini bukan kita nak bawa kepada era seperti ada orang-orang nak rumah kerajaan atau tidak. Tapi NGO ni buat check and balance. Kalau kamu nak merintah, siapa merintah kita? Sama juga yang lepas pun pasal isu pemaksaan vaksin. Kita lawan juga. Sokong-sokong juga, tapi tak betul kita lawan juga. Bukan lawan pasal kita saja nak lawan, tapi benda itu jadi zolim kepada orang yang jadi mangsa. Jadi kita membela. Sama juga dengan isu tauliah dan isu yang terkini ini. Ini zaman kerajaan ni, kita dah bagi kawan-kawan datanya. Macam mana ni? Kita nak buat macam mana ni? Isu mula-mula dulu dah ada perarakan LGBT. Masuk je dah mula ada Blackpink punya tu dah. Nak menyambut Ramadan dah buat ada pula dah ada kelab malam. Dah nak buat perasmian LGBT pula dah. Dah ada macam-macam. Dah kerangka tu pergi nak berziarah ke gereja pula dah. Ada pula ulu-ulu dah. Jadi dulu muka tu dia menyebut kat belakang. Tapi lama-lama dia keluar juga. Nampak juga muka dia tu. Jadi semua muka yang sedang kita tak mahu menjadi orang yang berretorik Islam Madani ditawan oleh ejen-ejen yang di belakang ni. Yang ini kamu akan jadi boneka. Dan kita tak nak pemimpin jadi boneka. Banyak kerajaan-kerajaan di negara Arab yang ditawan, semua banyak jadi boneka kepada negara sebarat. Kita tak nak negara kita nanti pemimpin jadi boneka. Apalah makna nilai 6-5 tahun kita merdeka? Kita akan jadi seperti Palestin, merempat, meranakan negara sendiri. Agama Masjid Al-Aqsa yang menjadi kiblat pertama umat Islam pun terpaksa telunjuk senjata api orang-orang Yahudi. Nak buat ibadat, nak semayang pun, saya nak semayang kat Masjid Al-Aqsa pun ada senapang senjata api pilih. Adakah kita di Malaysia ni dah duduk seperti itu? Tak dibiarkan. Kita tak ada maruah, kita tak ada harga diri, kita tak ada kedaulatan. Sudah pasti roh untuk nenek moyang kita yang memerdekakan tanah air dulu dengan ikhlas. Mereka berjuang dengan darah dan mata ada pada darah-darah kami, cucu cicit. Dan inilah kelompok yang pilih. Dan insya-Allah kita akan teruskan. Biar hidup bermaruah dalam mendaulatkan Islam. Daripada mati dihina, mati hina, mati dijajah di negara sendiri, mati jadi boneka musuh. Mau apa nilai macam tu? Jadi nilai kita biar hidup bermaruah. Sebab itu kita buat kerja ni atas tuntutan agama. Itu yang pertama. Sebab tu NGO tak ada duit pun, kita go berjuang. Kita boleh berkumpul bila-bila. Sebab kita datang dari lubuk hati yang ikhlas kerana Allah SWT. Tapi bagi orang yang berkepentingan, dia tengok dulu kiri kanan. Dia tengok dulu ni bahaya tak? Ni ada kawan kita komplain tak? Ini ada langgar kawan kita ke? Ada siapa-siapa? Kalau ada sifat macam tu, dia tak akan boleh jadi pejuang yang betul-betul ikhlas. Baik NGO seperti ini, kita inilah yang menjadi check and balance. Siapa pun kerajaan yang tak betul, parti politik tak betul, kita akan tegur dan kita betulkan. Tak pulang mereka nak terima atau tidak. Tugas kita betulkan. Tanggungjawab al-amir bil ma'ruf wan nahyi 'anil munkar. Insya-Allah kita mengharapkan wa ulaika humul muflihun. Janji Allah itulah golongan yang mendapat kejayaan di dunia dan akhirat. Terima kasih. Baik, terima kasih yang mewakili. Tadi dia bagi keluarkan statement. Bagi keluarkan pernyataan dalam satu event dia kata kalimah Allah terhad di Sarawak saja yang akan digunakan untuk penerbitan pendidikan di Sarawak
kepada diri-diri lain. Jadi mungkin pembela ada reaksi mengenai kenyataan tu yang dia nak jelaskan tadi. Kita nak mahkamah unilateral bawa ke cerita sekarang Syam. Sikit, saya tak dapat baca laporan tu. Tapi berdasarkan dari sini, kalau kita tengok history dia, didifailkan di Mahkamah Kuala Lumpur. Okay? So, Mahkamah Tinggi Malaya terpakai di Semenanjung. Manakala di Sabah Sarawak ada Mahkamah Tinggi Malaya yang special. Jadi saya tak dapat nak tengok apa relation dia dari situ. Dan statement pun saya tak dapat ikaikan, tak dapat teliti di mana rasional dia. Jadi statement tu baru. Kita pun tak nak jam itu di constitution. Sebab tu saya kat sana pun nak respon dengan kita dan banyak pihak lagi. So buat masa sekarang ni on the basis of rational dia, filekan di KL tapi terpakai di Sabah Sarawak. Okey, macam mana terpakai itu? Itu yang isu yang rasional pertama. Yang keduanya, kenapa tak boleh ni dibawa di Sabah dan Sarawak pada early stage pun? Sebab benda ni turun naik, Federal Court, Court of Appeal, dan sekarang High Court boleh. So begitu, yang itu saya boleh komen lah. Yang lain tu, kita reserve untuk ada statement atau press statement untuk pembela. Baik, saya tambah sikit. Sila. Okay, saya tambah sikit. Dalam keputusan Gila Island ni, Mahkamah dah batalkan direktif 986 tu. Bermakna sekarang ni tidak ada perkeliling kerajaan untuk menghentikan penggunaan tu di seluruh Malaysia. Jadi perkara ni dalam statement yang dibuat oleh Menteri Dalam Negeri tadi, dia kata KDN sedang meneliti untuk buat direktif baru. Belum ada. Kelumpungan tu akan menyebabkan perkara ni dibuat bukan hanya di Sarawak, seluruh Malaysia kan. Selagi Menteri Dalam Negeri tak selesaikan perkara ni dengan cepat. Okey. Selesai di mahkamah. Boleh selesaikan di mahkamah melalui rayuan tu, tetapi direktif tu kena ada, direktif baru. Dan itu yang sedang diusulkan oleh Menteri Dalam Negeri. Yang direktif tu dah ada 2 tahun dah. Kelompongan tu daripada kes ini sampai sekarang ni masih belum ada. Maka kenyataan tu seolah-olah tidak valid. Okey, terima kasih. Okey, untuk pengetahuan Puan, pembela dah tulis surat rasmi untuk berjumpa dengan Perdana Menteri. Surat pun belum dibalas. Mungkin sibuk sangatlah kan. Tapi saya faham pemerintah negara sebagai nombor 1 memang sibuk. Tapi pelik yang masa wayang baru ni tak sempat tengok. Lepas tu penting tu. Coldplay tak apalah tu, mungkin sebab dia nak mengingatkan kembali kan apa yang berlaku. Tak apalah, saya hormati. Coldplay pun datang pun sempat keluar macam-macam kan. Dia sebut melambat. Jadi beginilah. Ada satu patah kata orang Melayu, 1000 daya, tak nak 1000 daya. Itu je lah ya. Jadi saya minta jika betul KDN dan juga Perdana Menteri mau ini dengan isu ni, datanglah berjumpa dengan NGO Islam. InsyaAllah kita ramai boleh berjumpa dan termasuk dengan pengamal undang-undang. Sebab kalau dengan NGO ni macam-macam keluar ni kan. Tak apa, kita bawa pengamal undang-undang sekali yang prihatin dan peka tentang hal ni. Masih ada tim yang mempertahankan kalimah Allah tu ada. Ya, masih ada dan mereka memang ingin menyuarakan hal ini dengan kerajaan. Terima kasih. Berapa lama PM tak jawab apa panjang? Tanya dia lah. Tak surat ni bila? Surat tu tahun Masih ke tahun Hijri? Setiap okey, untuk pengetahuan setiap Perdana Menteri memang biasanya pembela akan tulis surat untuk mengucapkan tahniah dan juga tuntutan kami. Itu normal kami. Itu pun kadang-kadang kawan pun kata Cik Mahmud sokong ni bukan malah sokong. Kita ni anggap NGO ni sebagai rakan pemerintah. Kenapa kita nak menyampaikan hal-hal yang menjadi kegusaran kami, isu-isu yang di lapangan yang kita nak sampaikan kepada pemerintah. Ini praktis kami daripada dulu. Ada setengah memang tak nak jumpa langsung. Tak apalah, macam mana kita akan teruskan juga usaha kita kan. Termasuk yang kerjaan 2 bulan hari tu tak nak jumpa langsung, tak sebut kita, tak ada masalah. Kamu tak nak jumpa kami, no problem. Kita akan buat kerja kita. Tinggal tengok kumpul dekat 1 juta dekat Kuala Lumpur. Tentu jelah. Itu dia punya kesan sampingan lah. Bukanlah kami taklah kata bangga kami. Itu kerja semua orang.
Kan bukan pembela saja, tidak. Ini melibatkan ramai pihak-pihak. Dia yang dapat juga. Okey, so itulah apa ni. Terima kasih pihak media. Sekali lagi Puan yang tadi tanya soalan tu, yang kita nak ialah nombor satu ialah kita tak nak janji-janji dia kan. Kita tak nak dia cakap janji-janji dia. Kita nak benda yang solid. Tindakan. Direktif tu mesti keluar. Tunjuk benda tu dah keluar dari KDN. Kalau setakat janji benda tak diguna, kita tak mau. Dia janji macam-macam, minyak turun dan sebagainya. Dan semua orang tahu janji dia pergi ke mana. Kita nak benda yang konkret, benda yang kita boleh pegang dan benda yang solid. Keluarkan direktif tu, baru kita akan percaya. Terima kasih. Alright. Okay, terima kasih pihak media dan juga sahabat-sahabat. Sekian kita sudahi dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.